Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pantau 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Penubuhan Majlis Pembangunan Bakat Johor JTDC akan terus memperkasakan ekosistem pendidikan TVET dan tenaga kerja kemahiran tinggi. Timbalan Perdana Menteri berkata inisiatif itu juga mampu merealisasikan pelaksanaan gaji premium di Johor. Ia khususnya di Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ. Usaha bertujuan memastikan graduan TVET menerima imbuhan setimpal berdasarkan penanda aras gaji negara jiran. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah akan segera selesaikan 24 projek di Sarawak yang tertangguh sejak 2016 hingga 2022. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi beri jaminan ia akan diberi keutamaan dan siap sepenuhnya sebelum pelancaran rancangan Malaysia ke-13. 1.4 bilion ringgit diperlukan untuk melaksana kesemua projek yang kebanyakannya melibatkan kawasan luar bandar itu. Pengendali Pelabuhan Kontena Labuan Megah Port Management MPM berjaya meningkatkan kecekapan pengendalian kargo dan perkhidmatan pelabuhannya di Labuan Liberty Wharf. Pemulihan pengendalian kargo pantas pelabuhan itu telah mengukuhkan kedudukannya sebagai hub logistik penting di rantau ini. Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata kecekapan operasi MPM menanam keyakinan pemain industri perkapalan yang kini melihat Labuan Liberty Wharf sebagai pelabuhan pengendalian kargo boleh dipercayai. Selangor akan tambah peruntukan sektor pelancongannya dalam Belanjawan Negeri 2025. Jelas Menteri Besar Selangor, langkah itu bertujuan jayakan Tahun Melawat Selangor TMS 2025. Bagi merancangkan TMS 2025, pelancongan sukan akan dimasukkan dalam kalender tahunan Kerajaan Selangor tahun depan. 2 acara dipertimbang untuk dimasukkan iaitu berbasikal dan pickleball. 8 juta pelancong disasar hadir ke Selangor sempena TMS 2025. 2 individu bekas pengurus besar sebuah pertubuhan badan awam di Reman SPRM susulan siasatan salah guna kuasa babitkan kartel perolehan baja bernilai kira-kira 60 juta ringgit. Mereka merupakan bekas pengurus besar sebuah pertubuhan badan awam. Penahanan dibuat semalam ketika kedua-duanya hadir ke Ibu Pejabat SPRM untuk beri keterangan. Polis selesai rakam keterangan 16 individu dalam siasatan kes buli dan dera seorang pegawai kadet di UPNM. Antara individu berkenaan termasuklah suspek, mangsa dan rakan sebiliknya. Ketua Polis Kuala Lumpur mengesahkan pihaknya belum terima laporan perubatan lengkap berhubung kecederaan dialami mangsa. Susulan insiden remaja maut terkena renjatan elektrik ketika mengecas telefon dalam bas ekspres. Tegas Menteri Pengangkutan, operasi bas berkenaan digantung serta-merta bagi membolehkan JPJ lakukan siasatan lanjut. 1 pasukan petugas khas turut ditubuhkan untuk teliti punca kejadian bagi mengelak ia berulang. Operasi khas motosikal JPJ, 12,296 kenderaan termasuk 6,756 motosikal diperiksa pada hari pertama pelaksanaannya Jumaat lalu. Daripada jumlah itu, 1,405 kenderaan termasuk 1,003 motosikal dikenakan tindakan. Tiada lesen dan cukai jalan selain ubah suai kenderaan. Antara kesalahan paling banyak dikesan membabitkan motosikal. 216,000 pil kuda seberat 25 kg dirampas pasukan gerakan AM PGA di Kampung Laut Tumpat Jumaat lalu. Nilainya dianggar mencecah 3.24 juta ringgit. Rampasan dibuat menerusi Op Tering Sky. Pil kuda itu dipercayai diseludup dari Thailand. Keputusan kes peniaga cederakan isteri hamil hingga koma ditangguh ke 9 Disember ini. Hakim buat keputusan itu selepas tertuduh yang kini bekas suami mangsa tidak hadir ke mahkamah kerana dimasukkan ke hospital akibat masalah kesihatan. Tertuduh didakwa pukul kepala, muka, tangan dan hentakan kaki pada belakang tangan isteri ketiganya yang mengakibatkan mangsa cedera parah dan koma. Namun bayinya selamat dilahirkan menerusi pembedahan.
JAKIM catat 378,815 kes aduan kekeluargaan sejak tahun 2021 sehingga 2023. Ketua Pengarahnya berkata data dalam Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia SPPIM menunjukkan isu dan masalah akhlak atau sosial merupakan aduan tertinggi dengan 167,619 kes. JAKIM melaksanakan pelbagai program untuk menangani konflik dan isu keruntuhan rumah tangga serta meningkatkan usaha mengurangkan kes perceraian dalam kalangan umat Islam. Seorang lelaki ditemukan meninggal dunia dalam sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang berkunci di Taman Hill Park Waterfront. 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Putih digerakkan ke lokasi kejadian. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan susulan. Lebih 6,500 individu di Negeri Sembilan mendapat pekerjaan menerusi Karnival Kejaya Anjuran Perkesun Negeri bersama pelbagai agensi setakat 15 Oktober lepas. Selain itu, kerajaan negeri juga akan terus melaksana program kebolehpasaran dan latihan kemahiran termasuk TVET bagi memenuhi keperluan industri. 10 projek naik taraf berjaya dilaksana Jabatan Audit Negara di Kampung Masjid Ijuk selama larut bulan lepas. Pelaksanaannya menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani membabitkan kos RM2.5 juta. Antara projek dilaksana termasuklah pembinaan Dewan Sekolah dan pemasangan lampu solar. Juga naik taraf kemudahan masjid selain prasarana awam termasuk ruang niaga, taman permainan dan gelanggang futsal. RM4.2 juta disalur Kerajaan Terengganu bagi membaiki 1,177 rumah yang rosak akibat kejadian ribut pada September dan Oktober lepas. Menteri Besar berkata 75% rumah yang kebanyakannya mengalami kerosakan pada bahagian bumbung dan atap telah dibaiki. Selain kediaman, beberapa sekolah turut mengalami kerosakan kesan ribut tropika Trami terutama di Kemaman. Hampir 1,000 penduduk orang asli suku kaum Temiar di Poskop Gua Musang, Kelantan terpaksa mengambil risiko menggunakan jalan tanah yang rosak setiap kali hujan. Penduduk mendakwa kerosakan yang teruk itu menjejaskan aktiviti dan kehidupan harian. Mereka berharap masalah itu dapat segera diatasi pihak berkaitan. 15 tan abu bahan dan teks Al-Quran dilupuskan di perairan Pulau Angsa, Kuala Selangor menerusi program pemuliaan Abu Al-Quran. Pelupusan dilakukan bagi Al-Quran yang tiada perakuan KDN atau tidak menggunakan rasmi Uthmani, lusuh dan tidak boleh dibaca. Program ini turut mendapat kerjasama Polis Marin Pelabuhan Klang, Maritim, Jabatan Mufti Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor dan Majlis Agama Islam Selangor. Seramai 3,000 peserta menyertai PTPTN Run 2024 di dataran Bandaraya Kuala Lumpur berkonsepkan Fun Run. Program ini merupakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat PTPTN bagi menggalakkan masyarakat menjalani gaya hidup sihat. Program anjuran Koperasi Pusat Penghutang Zakat turut mendapat tajaan utama daripada PTPTN. Program turut dimeriahkan dengan aktiviti senam robik, kuis PTPTN, pembukaan gerai PTPTN dan cabutan pertuah. Nasional FM akan mengambil beberapa inisiatif baharu tahun hadapan. Antaranya Nasional FM Next Level yang bertujuan memberikan lebih banyak ilmu dan hiburan kepada seluruh rakyat Malaysia. Inisiatif diperhebatkan dengan program sedia ada iaitu 3 Suara dan Geng Buruh Hantu. Setakat ini program berkenaan telah berjaya mengumpulkan lebih 200 pendengar setia dari Brunei, Sabah, Sarawak dan seluruh semenanjung Malaysia. Persatuan Franchise Malaysia MFA bersama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP akan mengadakan misi perdagangan franchise ke Riyadh, Arab Saudi. Misi 5 hari mulai Selasa ini bersempena pameran Biban 24. Pengerusi MFA memaklumkan fokus tertumpu kepada usaha memperkenalkan jenama franchise Malaysia kepada pasaran Asia Barat. Pengeluaran sektor perikanan usahawan My Agropreneur Perikanan MyAP catat nilai jualan RM62.69 juta setahun. Jabatan Perikanan menyatakan ia bagi tempoh 2021 hingga kini. Pelaksanaan MyAP bertujuan perkukuh kedudukan PKS dalam sektor perikanan melalui pelbagai inisiatif sokongan dan pembangunan kapasiti.
Pastikan keselamatan pekerja ketika berada di tempat kerja sentiasa terjamin. Komitmen diberi Menteri Sumber Manusia dalam usaha meningkatkan kebajikan serta kemahiran dan keberhasilan pekerja di negara ini. Bagi tujuan itu, Kementerian berkenaan menggerakkan 8 undang-undang pemburuhan di negara ini. Ia antara lain membolehkan 1.5 juta pekerja di negara ini mendapat tambahan 20% dalam faedah perkeso. Perdana Menteri mengadakan lawatan kerja 4 hari ke China. Antara agenda lawatannya termasuk bertemu rakan sejawatan Li Qiang untuk bincang hubungan bilateral Malaysia-China. Beliau juga dijadual sampaikan ucap pertama pada Expo Import Antarabangsa China ke-7 di Shanghai. Pada 5 dan 6 November, Datuk Seri Anwar akan ke Beijing untuk bertemu Presiden Xi Jinping selain sampaikan syarahan di Universiti Peking dan melawat pejabat Huawei. Konflik Israel-Palestin mencatatkan jumlah kematian wartawan dalam perang yang tertinggi pernah didokumentasikan UNESCO. Seorang wartawan terbunuh setiap 4 hari ketika menjalankan tugas. Dalam kebanyakan kes, tiada individu atau organisasi dipertanggungjawabkan atas pembunuhan tersebut. 85% kes pembunuhan wartawan sejak 2006 juga belum diselesaikan. Angka kematian rakyat Palestin akibat serangan Israel yang berterusan di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu telah meningkat kepada 43,314. Semalam, operasi tentera Israel di Gaza membunuh 55 orang. Serangan Israel itu mencederakan 192 yang lain, menjadikan jumlah penduduk yang cedera bertambah lebih 100,000 orang. Tentera Israel juga meneruskan pengemuman ke atas bahagian utara dan tengah Gaza, menyebabkan angka korban yang lebih besar. Ahli Majlis Revolusi Fatah optimis perbincangan dengan Hamas untuk bentuk jawatankuasa bersama tadbir Semenanjung Gaza. Mesir jadi tuan rumah rundingan antara kedua-dua kumpulan Palestin itu untuk bincangkan pembentukan jawatankuasa berkenaan sekaligus satukan visi pembinaan semula Gaza selepas berakhirnya pencerobohan Israel. Beliau menyuarakan harapan formula konsensus akan diumumkan kemudian. Seorang komander kanan Iran ulangi ancaman serangan ketenteraan baharu terhadap Israel namun enggan berkongsi butiran lanjut. Agensi berita Tasnim yang dilihat berkaitan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran melaporkan Ali Fadavi memberitahu operasi baharu pasti akan dilaksanakan. Kenyataan itu dibuat susulan amaran serupa yang dibuat pada Sabtu oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. 211 mayat ditemukan manakala 10 orang masih hilang akibat banjir di Sepanyol. Beberapa kawasan dilapor masih terputus hubungan. Perdana Menteri Pedro Sanchez memaklumkan keadaan semakin buruk apabila beberapa perkhidmatan asas tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Orang ramai mengkritik pihak berkuasa tempatan kerana amaran kecemasan lambat dikeluarkan dan bantuan lewat tiba. 5 mayat migran ditemukan terapung di Kepulauan Canary, komuniti berautonomi Sepanyol. Bot pelampung dinaiki mangsa bocor dan ditemukan kira-kira 90 km dari Pulau Lanzarote, Sepanyol. Bot itu dikesan sebuah pesawat pasukan penyelamat menuju ke arah kepulauan tersebut. Rakit penyelamat digerakkan dan 97 mangsa berjaya diselamatkan. Secara keseluruhan, lebih 1,500 migran diselamatkan sepanjang hujung minggu. Lebih 75 juta rakyat Amerika telah mengundi awal bagi pilihan raya presiden. Data Makmal Pilihan Raya Universiti Florida menunjukkan pemilih mengundi sama ada mengundi pos atau secara fizikal di pusat pengundian. Lebih ramai pengundi memilih untuk mengundi secara fizikal berbanding melalui pos dalam pilihan raya presiden kali ini. Jumlah keseluruhan pengundi berdaftar di Amerika adalah kira-kira 168 juta orang. Perdana Menteri Australia isytihar krisis inflasi terburuk di negara itu telah berakhir. Menurutnya, rakyat Australia ada sebab untuk optimis dengan data baharu pamit inflasi berada pada paras terendah dalam tempoh 3 tahun. Menurut angka rasmi yang dikeluarkan Biro Perangkaan Australia, indeks harga pengguna CPI meningkat 0.2% pada suku ketiga 2024. Ia menandakan peningkatan CPI suku tahunan terendah sejak tempoh 3 bulan berakhir pada Jun 2020.
Sekian Kanta 744, lagi berita terkini dan menarik dalam Kanta 744 malam ini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia seketika nanti. Assalamualaikum.